Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali bersama kami di Studio Keadilan dalam program Kirana. Dan seperti biasa, saya pengacara anda Hanani Damirah, dan di Kirana ini kita biasanya akan menjemput seorang tetamu jemputan yang akan bersama-sama dengan saya untuk mengupas topik-topik ataupun isu-isu kemasyarakatan wanita dan juga kemanusiaan. Jadi untuk hari ini kami di Kirana akan mengupas berkenaan dengan tajuk pihak berkuasa tempatan dan juga permasalahan banjir. Seperti mana yang kita tahu, banjir ni adalah satu bencana alam yang setiap tahun berlaku dekat Malaysia ni. Maksudnya kita dah expect yang banjir ni akan berlaku setiap tahun, dan disebabkan sekarang ni masih lagi musim tengkujuh, jadi kita bawakan topik ini di meja Kirana untuk kita kupas dengan lebih mendalam. Oleh itu saya ingin menjemput seorang panel yang akan menemani saya hari ini, dan beliau merupakan seorang ahli majlis Bandaraya Shah Alam. Okey, tanpa melengahkan masa, saya jemput ke studio sekarang Puan Nur Yusmi Mat Yusof. Selamat datang. Assalamualaikum. Salam. Duduk. Terima kasih sebab sudi datang. Siap bawa ni macam lecturer, takut saya. Okey, so Puan Yusmi, nak panggil Kak Mimi ke macam mana? Kak Mimi Panggil Kak Mimi Jadi sambil-sambil kita berbincang nanti, kita boleh makan-makan. Okey? Okey, tak apa. Buat sendiri ke ni? Buat sendiri tak? Tak masa buat sendiri. Okey, dengan duit kita punya kru cakap. Okey, tak apa. Sebelum kita nak cakap dengan lebih mendalam pasal topik kita, apa kata Kak Mimi ceritakan dekat kita punya penonton, Kak Mimi ni siapa? Apa jawatan Kak Mimi dan sebagainya lah. Terima kasih Cik Anani kerana sudi menjemput saya ke studio Kirana. Pengenani je. Pengenani jemput saya ke studio Kirana. Sebenarnya dah diperkenalkan tadi, nama saya Nur Yusmi binti Mat Yusof. Lebih dikenali sebagai Kak Mimi lah. Jadi saya sekarang ni bertugas sebagai ahli majlis Bandaraya Shah Alam. Dah berapa lama sebagai ahli majlis dekat MBSA itu? Ahli majlis MBSA pada awal tahun Januari 2023 lah. I see. Dilantik. Sebelum tu saya Pusat Wanita Berdaya Dun Kota Anggerik. Dekat Selangor ni, untuk orang yang tak tahu, kita ada Wanita Berdaya Selangor kan. Okey. Bila kita bercakap berkenaan dengan tajuk pihak berkuasa tempatan ataupun PBT ni, sebenarnya ramai orang yang tak tahu apa bidang kuasa ataupun fungsi PBT. Kita nak bagi orang lain clear dulu, apa beza Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah semua ni, ataupun benda-benda lain yang Kak Mimi rasa macam penonton kita kena tahu apa fungsi PBT ni sebenarnya. Okey, kita kat Malaysia ni kita ada kerajaan persekutuan, dan kita ada kerajaan negeri dan kita ada kerajaan tempatan. Okey, kalau Majlis Bandaraya kan macam kita tahu macam Shah Alam, Majlis Bandaraya Shah Alam. Okey, satu kawasan atau pusat pentadbiran di sebuah negeri itu, bila penduduk dia mencapai lebih daripada 500,000 orang, dan juga dari segi kewangan dia lebih daripada 100 juta income dia, dan dia mampulah untuk balancekan perbelanjaan dan imbangan dia. Jadi dia akan dinaik tarafkan menjadi Majlis Bandaraya Shah Alam. Contohnya lah Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya. Kemudian Majlis Perbandaran. Majlis Perbandaran ni pula adalah penduduk lebih daripada 150,000 orang. Tapi kurang dari 500,000 orang lah penduduk. Income dia tidak kurang daripada 20 juta. Jadi 20 juta, dan dia mampulah memberi keselesaan dari segi fasiliti dan infrastruktur kepada pentadbiran perbandaran lah. Dia di bawah enactment biasa je. Tapi tadi macam Majlis Bandaraya tadi, kita kena naik enactment Undang-Undang Khas Melayu Persekutuan lah untuk mengiktirafkan menjadi bandaraya. Dan satu lagi, kalau penduduk dia kurang daripada 150,000 orang, income dia pun, pendapatan dia pun kurang daripada 20 juta, itu majlis daerah. Dan Majlis Bandaraya diketuai oleh Ketua Eksekutif lah, Datuk Bandar, dan bersama 24 orang ahli majlis. Tapi kalau perbandaran, dia antara YDP lah kita panggil kan, yang dia ketua, contohnya Majlis Perbandaran Kelang. Kan, YDP lah kita panggil YDP. Dan dia punya ahli majlis pula minimum 8 orang dan maksimum 24 orang. Kalau Kelang, kalau Majlis Perbandaran. Majlis daerah pula, Majlis daerah, YDP jugalah Majlis daerah,
Dia cuma maksimum dia 12 orang lah ahli majlis. Betul kan saya kalau silap maksudnya macam Majlis Bandaraya ni more tu kawasan-kawasan bandar besar. Perbandaran tu dia more tu pekan kot kan? Dia lebih dari 150,000 orang. Macam dia lebih sikit lah dari daerah dan dia pendapatan income daripada bandaran tu tak kurang 20 juta. Sekarang ni saya nak tanya berkenaan dengan dia nak kata soalan panas pun tak juga. Dia macam apa sebenarnya jenis aduan biasa yang diterima oleh Majlis Bandaraya? Macam MBSA dah kategori Majlis Bandaraya, betul? So mungkin boleh spesifikkan terus ke MBSA sendiri terima banyak jenis aduan apa? Macam-macam. So MBSA ni ada 24 zon kan, Ketua E. Jadi dia ada setengah tu memang bandar di dalam kawasan bandar macam Banda Raya. Tapi dia juga melangkaui macam kawasan-kawasan urban macam Paya Jaras, macam tu kan. Selalu aduan sampah. Lepas tu aduan sampah, aduan infra lah, longkang, jalan raya. Sama kalau macam bandar, macam kawasan saya tu, saya jaga zon 5, seksyen 16. Tu pembangunan tengah dibuat macam banyak kawasan kilang, kawasan industri. Jadi banyaklah lori-lori besar. Jadi jalan dia tu pun kalau macam ada kawasan kita tengah tengah ni kan macam kawasan macam kita tengah membangunkan kawasan tu, tengah nak buat construction, tengah buat bangunan besar high end punya, sepanjang laluan tu jadi di jalan-jalan tu akan ditampal esok dia akan ni balik sebab lori besar apa semua. Selain itu kacau ganggu, macam kacau ganggu aduan anjing liar, anjing liar, gagak, macam-macam. Dia macam-macam penduduk ni kan. Kadang-kadang sampai 24 jam lah ahli majlis ni kena ni. Ahli majlis ni sama juga dengan pengerusi MPP tu, maknanya dia Majlis Perwakilan Penduduk. Jadi ahli majlis adalah pengerusi kepada Majlis Perwakilan Penduduk. Jadi di dalam perwakilan penduduk tu macam satu zon tu dia akan banyak jawatan kuasa penduduk, perumahan. Jalan perumahan pula mix lah. Ada yang kondo, ada rumah kampung, ada flat-flat yang low cost, lepas tu rumah teres. Jadi macam-macam lah, trafik, dalam lubang, macam-macam lah. Jadi kadang-kadang jiran bergaduh pasal parking pun telefon ahli majlis. Macam tu lah. I see, saya faham. Okey, jadi macam mana kalau aduan daripada aspek banjir ataupun macam bencana alam biasa ada tak? Macam biasalah, macam aduan selalunya aduan macam longkang tersumbat ke apa. Macam kita adalah saluran aduan, dia boleh direct call ahli majlis dan kita terus call unit-unit jabatan-jabatan yang berkenaan. Ahli majlis dia adalah grup-grup dengan semua unit di jabatan-jabatan dalam majlis tu. Tapi ada juga aduan melalui online. Kan ada sistem aduan yang pergi ke website aduan, jadi orang akan key in lah aduan tu, penduduk-penduduk akan key in aduan macam tu dan terus dapat kepada pusat-pusat aduan yang berkenaan lah. SISPA lah, kita panggil sistem SISPA. Kalau you log in dalam Majlis Bandaraya Shah Alam punya website tu ada satu aduan, macam aduan and then tender, gerai, apa-apalah perkhidmatan di bawah majlis, nak bayar cukai, nak tengok parking, semua dah di hujung jari je sekalian. Semua ada dalam website tu kan. Dalam website. Saya rasa semua hampir semua majlis bandaraya, majlis pembandaran semua pun telah menggunakan sistem online untuk buat aduan, betul kan? Sistem online. Sekarang. Tapi kalau macam penduduk tu dia dah kenal di majlis, dia ada nombor telefon, dia macam makcik-makcik kan, dia memang tak ada, dia kata lambat nak online, nak email apa, dia terus call lah, call lah ahli majlis bagi tahu. So daripada situ kita nampak sedikit sebanyak berkaitan dengan peranan ahli majlis itu sendiri. Tapi Kak Mimi boleh terangkan secara brief apa peranan yang membezakan ahli majlis ni dengan adun dan juga ahli parlimen? Sebab saya rasa macam kadang-kadang tu adun pun buat kerja ahli majlis kan. Macam mana tu? Itu sebenarnya banyak. Okey. Bagian penting satu macam parlimen kita tahu kan dia dipilih melalui PRU dan mengikut parlimen masing-masing. PRU parlimen persatuan lah kan, pengundian. Dan negeri pula adun-adun pula pilihan raya negeri dan mengikut don kawasan, Dewan Undangan Kawasan. Dalam satu kawasan tu macam ahli majlis ni dia di bawah kerajaan tempatan. Dan ahli majlis ni dipilih oleh kerajaan negeri SUK kan. Tapi suatu masa dulu pernah ada pilihan raya ahli majlis, tapi dia berakhir pada 1963.
Itu kali terakhir pilihan raya ahli majlis. Orang panggil pilihan raya PBT. Makna dia penduduk lah yang pilih siapa-siapa apa semua tu. Tapi last 1963, sejak tu tak ada dah. Tak ada dah. Itu yang tengah panas sekarang diorang kata nak buat balik tu. Tapi itu tak apa, tu topik lain. Kalau nak nanti kita akan kupas dekat dalam studio lain. Panjang nanti. Okey, tapi tak apa. Sebab lepas ni kita akan cerita lebih mendalam berkenaan dengan hal ehwal banjir. Kak Mimi pun ada banyak pengalaman dalam pengurusan banjir dan sebagainya. Jadi kita kembali selepas ini dan kita berehat seketika sebab saya dengan Kak Mimi nak makan donat kejap. So, bye-bye. Tak ada bye-bye. Bye-bye. Kejap lagi. Baiklah, bertemu kembali bersama dengan saya untuk segmen kedua, topik yang sama, pihak berkuasa tempatan dan juga permasalahan banjir. Dan masih lagi bersama dengan saya, panel kita, Puan Yusmi ataupun Kak Mimi, Ahli Majlis Bandaraya Shah Alam. Okey, untuk segmen kedua ni, kita nak sentuh pasal banjir kan, kita punya topik. Kita still ingat lagi tragedi yang berlaku pada tahun 2021 di mana satu banjir yang tak disangka berlaku dekat Shah Alam. Ada baby ke? Ibu mengandung. Menurut perkongsian daripada mangsa-mangsa banjir yang saya temui sebentar tadi, ini merupakan situasi banjir yang terburuk pernah berlaku di Shah Alam. Saya sifatkan kat sini di kawasan ini juga banjir agak dalam ya sebenarnya. Dengan hujan turun berterusan selama lebih dari 24 jam, manakala kematian yang dicatatkan pula telah melebihi Bah Kuning 2014 dan banjir 1971, menjadikan banjir besar Disember 2021 di Lembah Kelang ini adalah antara tragedi yang akan diingati selepas ini. Benda tu peristiwa sedih kan, tapi kita tak nak kenang sangatlah, cuma kita nak ambil iktibar sikit lah kan. So mungkin Kak Mimi boleh share on the data yang pihak berkuasa tempatan sendiri ada on that banjir tragedi 2021. 18 Disember berlaku hujan yang tidak henti-henti kan, hujan tidak terhenti. 2 tahun. 2021 ya. Dah genaplah 2 tahun peristiwa banjir tu, tapi dia masih menjadi sejarah hitam lah. Especially bagi MBSA, kita sebutlah mendung di Shah Alam lah kita panggil. Masa tu lebih kurang 13,990 orang dan juga keluarga 2,583 keluarga. 950 orang tu adalah terdiri daripada 2,583 keluarga dan 52 pusat pemindahan sementara yang telah dibuat secara cepatlah. Jadi wang sumbangan yang kita terima lebih kurang 626 juta lebih. Itu daripada pelbagai pelbagai agensi penyumbang, agensi terlibat 383 agensi yang secara direct selain daripada individu. Yang alhamdulillah lah kan, rakyat Malaysia ni kalau kita ada apa-apa satu Malaysia yang akan turun, akan ni dan secepat tanpa cakap banyak lah, banyak. Sukarelawan lebih kurang 3,000 lebih. 3,000 lebih sukarelawan dari seluruh Malaysia turun. Turun dari Selangor tu banyak yang terlibat. Jadi 3,000 turun, kawasan terjejas banyak 29. Kawasan terjejas yang melibatkan 20 session. Tapi yang sedihnya mangsa kemerdekaan maut lah. Kematian 14. Ada 14 kematian. Daripada banyak kategori lah kan, apa 14 orang lah kematian. Tapi peristiwa banjir ni mengingatkan saya kepada unity rakyat Malaysia. Waktu tu kita dekat social media, waktu tu time COVID kan, time COVID orang tak nak keluar. Betul, saya nampak dekat social media pun ramai orang yang diorang tak daripada jauh tak boleh nak tolong, tapi diorang boleh tolong sebarkan apa maklumat-maklumat masa terperangkap dekat social media semua tu kan. Tapi daripada segi pengalaman Kak Mimi sendiri dalam pengurusan banjir, mungkin bukan terlibat untuk banjir Shah Alam saja, ada banjir baru-baru ni ke, mungkin Kak Mimi boleh sharekan pengalaman dalam masa 2021 tu semua orang terlibat. Macam rumah saya duduk tempat tinggi pun saya tak boleh turun. Sebab bawah tu semua banjir macam pulau.
Kak Mimi tinggal kat Shah Alam korang. Jadi bawah tu tempat tinggi, bawah tu semua tak boleh. Memang tak boleh turun. Ada yang kereta tenggelam, apa semua kan. Tak boleh turun, kita pun banyaklah jadi bila cuma baru-baru ni pada 17 bulan tiba-tiba banjir kilat lah sebab hujan tak berhenti-henti pun. Tak dari pukul 3 petang sampai lebih kurang pukul 9 malam tu masih hujan. Jadi kawasan saya lah, kawasan zon saya tu pertama kali di Padang Jawa. Padang Jawa terlibat Taman Rupiah ni, jadi penduduk dah telefon, dah panik, rumah dah naik air. Kebanyakan situ pendapatan India, Taman Rupiah tu. Jadi dia orang baru lepas di bawah wali, ada yang baru pindah rumah, semua terlibat. Di Padang Jawa pun ada yang dinaiki air. Tapi macam penduduk sekarang ni, kalau hujan je dia dah suspend tau. Kita pun dah suspend, takut perkara yang sama berulang. Di Seksyen 7, pusat komersial, Seksyen 13, perumahan Seksyen 4. Tapi di Seri Muda, Alhamdulillah, tak ada. Sebab lepas banjir tu, Seri Muda yang paling hotspot kan. Betul. Jadi PBT dan Kerajaan Negeri memang all out kat situ buat tebatan banjir semua. Alhamdulillah, dan pam-pam air pun dinaik taraf, fungsi. Tapi kali ni sekejap lah, walaupun naik, saya turun tengok, pergi tengok lah yang ada yang dapur dia semua kena kan, dapur. Jadi kita tengok apa keperluan. Keperluan jadi cepat lah, air pun turun cepat lah. Cepat jugalah air yang turun ni sebab kita dah buat mitigasi. Dia ada jangka masa pendek. Kejuruteraan MBXA dah buat mitigasi macam longkang-longkang, parit-parit airong tu kita dah pastikan tak tersumbat. Dan banyak kita naik taraf kan, jadi pam air semualah lebih ke arah usaha tu lah. Sebab kita dah tahu bulan 12 macam tu dah boleh predik kan. Betul. Apa jadi ada fasa pertama, fasa kedua, dan kita ada respon team semua. Macam MBXA ada 24 jam. Dia ada, kita panggil IRIS kan, respon team, dan ada pantas. Satu tu kita namakan dia pantas, unit pantas yang bergerak 24 jam. Macam IRIS ni dia ada drone pemantauan dibuat. Kalau pemantauan dibuat dan kita Smart Selangor kan, Selangor punya yang operation center tu, dan kita akan lapor ke pejabat daerah. Maksudnya benda ni melibatkan semua pihak. Ya, pejabat daerah, bomba. Dan masa kejadian 17 bulan hari tu, kita adalah juga perpindahan lebih kurang 5-6 keluarga. Kita pindah ke kita di Sekolah Kebangsaan Padang Jawa, Sekolah Agama Padang Jawa. Sebab sekolah tu tak naik air. Yang sekolah depan dia sekolah rendah ada naik air. Jadi sekolah itu kita buat perpindahan sementara. Yang tu dengan JKM lah, JKM, pejabat daerah dan JKM, dia orang yang uruskan. Jadi kita bawa lah yang penduduk-penduduk yang terlibat tu duduk ke pusat pemindahan sementara supaya kali ini cepat, tindakan kita cepat. Kita tak tahu, takut hujan lagi sebelum mangsa kena. Kita kata tak apa, rumah dia tinggal dulu, bawa dulu penduduk, terutama sekali kanak-kanak dan wanita. Boleh saya tahu tak macam mana, sebab biasanya banjir dekat certain kawasan tu macam dia biasa berlaku macam dekat Buku Lali, Lutut ke apa semua. Macam mana pihak yang berkenaan ni macam dapat satu signal, kita dah kena pindahkan orang-orang ni semua dekat pusat pemindahan. Ada tak macam satu KPI lah kita panggil kan? Sekarang kita tengok sebab di rumah dia semua kena, tilam-tilam kena. Dia dah macam betul-betul tenggelam tilam apa kena, semua. jadi sampai lutut pun rumah dia tidak boleh diduduki, macam tak selamat. Kita takut dia air akan naik lagi. Mungkin sekarang ni pun penyakit. Jadi banyak penyakit, orang tua-tua untuk kita cek. Jadi jalan pun kawasan jalan tu sumbat. Kalau naik air lagi nanti susah nak pindahkan. Dan kita tanya dia dulu dia nak pindah. Jadi kebanyakan dia bagi orang tua, wanita, kanak-kanak pindah. Sebab yang lelaki ni banyak dia orang kemas rumah, dia banyaklah barang yang nak kena angkat, semua tu. Saya rasa tu satu langkah yang proaktif sebab saya ada baca juga dalam keratan akhbar yang sebelum ni waktu berlakunya banjir pada tahun 2021. Waktu tu kan boleh dikatakan macam agak lambat, tapi sebenarnya dia bukan lambat apa. Kita bomba dan pihak-pihak yang berkenaan sebenarnya dah bagi satu, orang kata warning, amaran kepada penduduk, tapi sebab penduduk rasa
tak ada, tak naik sampai ni. Tapi last naik sampai yang ke bumbung pun ada apa semua. Jadi benda tu dah terlambat. Jadi sekarang saya rasa penduduk dekat Shah Alam dan juga kawasan lain yang biasa kena pun mungkin diorang dah ada satu perasaan paranoid. Jadi takut macam saya turun, saya pujuk diorang. Saya kata kat situ ada makanan, ada kan kita akan lebih tengok. Betul. Jadi kita kena turunlah pujuk. Macam saya dengan EJK saya pun bagi tahu kat mana ada, jom pindah ramai. Tempat ni selesa, ada semua, kita jangan ambil risiko. Memanglah orang tak nak tinggal rumah kan. Betul. Tapi dah air naik apa semua tu, jadi kita kena pergi untuk memberitahu ada fasiliti macam ni. Macam maknanya kerajaan negeri, PBT, kita prihatin terhadap apa yang berlaku masa-masa kat situ. Jadi diorang adalah tempat untuk diorang pergi kadang untuk diorang selamatkan pun, dulu. Betul, kadang diorang pun risau nak tinggal barang-barang diorang kat rumah ya, apa betul. semua kan. Tapi saya berminat dengan perkongsian akak tadi berkenaan dengan Taman Sri Muda sekarang susah lah boleh kata susah tak macam dinaiki 17 air. hari tu walaupun hujan tak adalah kes perpindahan ke apa. Maksudnya tu bukti kita punya kerajaan negeri dan juga pihak-pihak yang terlibat termasuk MBSA sendiri dah peka and dah cekap lah kiranya. Betul tak maksudnya? Dalam masa 2 tahun ni maknanya kita mengambil serius tentang apa yang berlaku sebab kematian tu pun dulu dekat kawasan Sri Muda. Jadi sentiasa fokuslah Betul, untuk mengelakkan tragedi. Betul, sebab saya ada baca juga dekat sini di mana dalam berita ni dia cakap insiden banjir telah pun menurun kepada 983 kejadian pada tahun 2002 berbanding 1057 pada tahun sebelumnya. Maksudnya tahun 2021 lah. Maksudnya memang ada satu langkah yang proaktif. Maksudnya lepas ni bila air dah naik ataupun ada amaran banjir tu, kita dah tahu nak buat apa, and bukan pihak berkuasa tempatan dan juga pihak terlibat je yang ada peranan. Even kita punya penduduk masyarakat pun dah tahu nak buat apa, betul tak? Jadi saya rasa benda tu macam awareness. Kita create awareness. Betul. Dan macam tiap-tiap ahli majlis kita ada MVP tu, kita akan pilih lebih kurang 10 orang kawasan penduduk tu untuk masuk dalam tim persediaan banjir. Itu yang force tadi, task force apa semua tu. Jadi dia akan didedahkan, dia akan bagi latihan. Jika berlaku macam ni, apa nak buat, ke mana saluran informasi, channel apa yang nak pergi, macam proses flow lah kalau apa jadi saluran yang itu. Jadi kita train penduduk sama dalam benda ni, kita kena bersama-sama. Semua kena take part jugalah, penduduk pun kena take part. Betul. Semua pihak kena saling bantu-membantu. Dan kita kena pastikan tak ada communication breakdown. Yang tu penting. Kalau tak ada communication breakdown, senang. Pihak bomba, JPS, JKR, MBSA, jadi kerajaan negeri, pejabat daerah, semua senang sebab masing-masing dia ada peranan masing-masing. Supaya tak redundant. Jadi kita selalu bagi hotline, bagi tahulah penduduk kalau apa-apa jadi kat mana. Jadi ahli majlis lah. Macam mana dulu kembali ke ahli majlis lah yang akan salurkan. Dia orang akan lapor je. Lapor je. Kadang-kadang kita, yang ni parit ni bawah selenggaraan JKR. Tapi kita kan ada kontak, kita terus kontak lah sebagai wakil penduduk. Betul, Kak Mimi cakap tadi sebab tu one of the reason kenapa saya jemput ahli majlis ataupun wakil daripada PBT hari ni. Selalunya orang akan tanya kenapa banjir tak jemput JPAM ataupun bomba. Sebab JPAM dengan bomba ni lebih kepada macam mana awareness ataupun cara nak menyelamatkan diri. Masa berlaku, hari berlaku, masa hari kejadian. Jadi kejadian. Jadi kita ni persediaan. Sekarang ni banyak kita kena ni awareness dan kita kena educate penduduk dan kena tenangkan orang mental. Jadi kena dari segi mental semua kena persediaan. Jangan panik. Betul saya setuju. Okey, tak apa. Selepas ini kita akan ada lebih banyak perkongsian berkenaan dengan apa tu. Nanti kita akan bagi tahu apa dia. Tapi korang semua kena stay untuk segmen yang ketiga. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Untuk makan. Nama saya Satya Kumari, anak perempuan Punggawanem. Saya berumur 32 tahun. Saya bekerja sebagai penyampai radio RTM Minel FM.
pada 2012 lagi saya dah join Rakan Muda. Masa tu saya belajar dekat Universiti Sains Malaysia Penang. Dekat Universiti Sains Malaysia kita ada Sekretariat Rakan Muda di mana banyak aktiviti-aktiviti kita akan organize dan kita akan buat melalui Sekretariat Rakan Muda ni, seperti bantuan mangsa banjir, kita akan buat aktiviti-aktiviti kesukarelawan. Rakan Muda memang harus diteruskan sebab saya lihat platform Rakan Muda ni amat besar, terutamanya kepada golongan muda kat luar sana tu, sebab dengan penglibatan aktiviti-aktiviti Rakan Muda ni, seseorang tu dapat meningkatkan semangat jati diri, semangat kesukarelawanan. Lepas tu kita boleh bergaul, dapat ramai kawan. Jadi saya syorkan anak-anak muda dekat luar sana tu join Rakan Muda. Lepas tu kita dapat banyak manfaat daripada penglibatan kita sendiri. Harapan saya untuk golongan muda dekat luar sana, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Join, sertai Rakan Muda secara ramai-ramai. Ajak kawan-kawan semua masuk Rakan Muda. Banyak aktiviti yang boleh anda join dan banyak manfaat yang anda boleh dapat. Yakin diri dan anda boleh kembangkan potensi diri anda melalui Rakan Muda. Okey, bertemu kembali kita di Kirana untuk segmen yang ketiga bersama dengan saya lagi, panel kita Puan Yusmi yang akan berkongsi berkenaan dengan tajuk kita, pihak berkuasa tempatan dan juga masalah banjir ni lah. Okey, untuk segmen yang ketiga ni tadi Kak Mimi ada cakap berkenaan dengan pelbagai langkah yang diambil oleh PBT di kerajaan negeri dan agensi-agensi yang terlibat untuk pasca banjir lah. So untuk upcoming ni kan, macam jangkaan dan juga persiapan PBT sendiri untuk menjelang musim tenghujan, macam kita tahu every year ada kan. So macam mana daripada segi persiapan tu? Okey, pertama sekali kita pihak PBT pastikan hotspot banjir dan research lah, buat research mengenai punca-punca banjir. Jadi kalau punca banjir tersumbat, jadi kita naik tarafkan longkang, menaikkan tarafkan infra dan pastikan saliran yang betul dan apa yang menyebabkan air itu bertakung ke. Dan juga membaik pulih rumah-rumah PAN dan mewujudkan lagi banyak-banyak rumah PAN di kawasan-kawasan hotspot dan kawasan-kawasan yang mungkin ada potensi lah kita nampak. Kadang-kadang nak tengok ni bila hujan jadi banjir pun kita tahu kan, kawasan tu hotspot kan. Jadi kalau sebelum tu pun bolehlah dari agensi-agensi yang terlibat. Dan kedua macam kesedaran penduduk, pembuangan sampah ni. Jadi kita pastikan tak ada longgokan sampah, dan rumah dia sendiri tu macam kita minta dia buat 7S lah, 7S cleaning kan. Macam benda yang tak digunakan, tak dibuangkan, tak guna buang. Jadi cleaning semua supaya senang saluran. Kadang-kadang saluran rumah dia sendiri tu pun tersumbat. Jadi longkang-longkang kat rumah tersumbat, menyebabkan banjir tersumbat, pembentungan semua. Jadi kawasan rumah sentiasa bersih, tak ada benda-benda, objek-objek yang dibuang halangan-halangan banjir ni. Kadang-kadang dia orang suka tutup kan, ada longkang tu. Jadi kita tak tahu dalam longkang tu apa, sebab dia tutup. Dia tutup dan letak barang, tak benda atas tu. Betul. Kalau macam longkang yang bertutup tu macam mana? Sebenarnya kalau masa pembersihan longkang tu, kita memang buka, tengok dan awareness patutnya tutup, tak ada apalah dia letak. Rupanya banyak sampah. Jadi penyelenggaraan macam unit landscape kan, Jabatan Landscape selalu pergi potong rumput dan pastikan pokok-pokok. Satu lagi pokok-pokok kan, pokok-pokok yang dah tua, dah reput. Daun-daun dia lah banyak jatuh dan akan tersumbat kat situ. Pastikan selalulah longkang, sure longkang dicuci selalu dan kerjasama sesama penduduk. Buang sampah di tempat yang ditetapkan. Tak ada halangan-halangan. Kadang-kadang kereta dia parking, kan, kereta, barang dia letak. Jadi itu halangan-halangan yang boleh menyebabkan susahlah bila kita nak rescue lah waktu banjir ni kan. Tambah kawasan kejiranan semua. Kawasan yang pack macam Padang Jawa tu kan. Padang Jawa kan macam kampung. Kalau banjir, air naik, elektrik memang akan efek lah elektrik. Ni macam hari tu yang pada 17 hari bulan tu, air naik dekat jalan raya kat Sungai Rasau.
kat situ ada kabel-kabel elektrik dan ada yang bocor. Jadi kita nampak short dekat situ semua. Macam mana daripada segi kekerapan MBSA sendiri, daripada segi macam nak selenggara ataupun nak bersihkan longkang tu, adakah dia mengikut aduan penduduk ataupun memang ada jadual setiap bulan? Dia ada jadual potong rumput tu, ada jadual. Dan kita pihak ahli majlis pun kalau kawasan-kawasan ni kita selalu buat gotong royong lah. Kita penduduk, kita buat gotong royong bersama ahli majlis, jadi kita dapat fasiliti cuci longkang, kita bawa water tanker semua, dan kesedaran sebab denggi juga kan, hotspot denggi semua. Jadi serampan dua mata. Semua untuk penduduk ni. Betul. So macam mana pula daripada segi ramalan general untuk kawasan Shah Alam ni untuk tahun 2023-2024 ni, adakah pihak PBT ataupun MBSA sendiri jangkakan yang memang akan berlaku banjir lagi, ataupun sudah pun ada kes banjir yang dilaporkan, atau lagi teruk ataupun lebih terkawal, macam mana? Yang baru berlaku baru ni lah kan, 17 hari bulan 18 ni berlaku sama dengan tarikh dulu kan. Sebab setiap kali bulan 12 tu memang akan ada awareness, dan staff-staff pun tak boleh cuti pun dibahagi-bahagi. Waktu bercuti, unit pantas dan unit airis 24 jam beroperasi. 4 jam operasi. Dan kalau macam saya cakap tadi lah, bila kita dah hotspot tu, dah kita kenal pasti infra semua, kita terus bertindak lah kepada infra tu. Kalau nampak tu sumbat, terus ni lah. Okey, sekarang ni dia agak benda ni agak crucial lah sebenarnya. Tapi kita nak juga penonton kita tahu apa sebenarnya langkah-langkah ataupun kita as masyarakat sendiri yang kena tahu bila kita berdepan dengan banjir ni. So mungkin akak boleh sharekan on the awareness kan. Macam mana? Okey, awareness. Satu, kalau kita memang pernah lah kawasan rumah kita pernah kena, penjagaan kebersihan rumah dan susun atur barang-barang tu. Macam dokumen-dokumen penting tu dari awal lah. Dokumen penting kita tak tempat tinggi. Dan fotokopi, scan lah surat-surat beranak ke apa, scan. Sekarang kan senang. Betul, senang. Kita scan masuk email ke, kita simpan dalam digital. Kalau ada, kita boleh print balik kan. Betul. Simpan di atas. Jadi macam barang-barang tak perlu tu, macam saya kata lah, 7S tadi kan. Syaratkan penduduk. Buat 7S. Dan juga selalu kalau ada apa-apa terus laporkan kepada PBT. Nampak macam longkang tu dah tak betul, ada kerosakan sikit, pokok-pokok, daun-daun ni banyak. Lepas tu macam ada setengah-setengah yang letak sampah kan, sampah longgokan sampah haram, dan boleh menyebabkan sampah-sampah dalam sungai tu kan aliran dia. Jadi terus report. Jangan tunggu. Terus buat aduan kepada channel yang tertentu lah. Macam ada ahli majlis, terus report kat ahli majlis. Aduan janganlah viral pula kan. Sekarang ni kan banyak viral. Tapi boleh je kan. Dan kita pun dah tak tahu. Dia tak report kat kita. Jadi kita tak tahulah benda tu berlaku kan. Betul. So dia berbeza lah. Maksudnya kalau untuk aduan infrastruktur biasa dengan aduan banjir ni, dia ada different channel ke? Dia ada lah macam outline bencana tu. Airis kan. Dia airis. Apa-apalah pantas apa semua unit pantas, unit airis. Faham? Okey. Daripada segi macam tadi kita cakap pasal persiapan PBT tadi kan. Ada tak antara agensi-agensi lain yang buat kerjasama dengan MBSA? Ada JPAM, Bomba, pejabat daerah yang kita punya demin kan. Kalau apa-apa pun kita laporkan pejabat daerah. Ini yang akan keluarkan arahan PPS semua. Kita dari segi PBT, dari segi infra saja. Kita bagi infra semua. Tapi kuasa dia banyak kepada pejabat daerah. Dengan Bomba memanglah, Bomba integrated lah jadi semua. Hospital, polis. Banyak lagi sebenarnya. Belum kira sukarelawan ada banyak. NGO lagi kan. Betul. JKM. JKM tu yang penting. Sebab kalau buka pusat BPS ni, yang handle dia JKM. Yang handle JKM dengan makanan apa semua tu JKM lah. Yang apa, yang ada booth. Bukan booth, dia macam partition semua tu kan. Kemah lah. Sekarang ada kemah yang kan? bulat semua tu. Okey. Sendiri pun pernah juga terlibat dalam sukarelawan banjir, tapi untuk kawasan Petaling Jaya lah. Tapi Petaling Jaya ni tak adalah kita kata macam teruk macam Shah Alam dan sebagainya. So dia quite orang kata satu pengalaman yang agak
kita kadang kesian kan sebab dia meliputi semua golongan. Dia tak kira kaya ke miskin ke kan, tapi yang memang golongan miskin apa semua bila hilang tempat tinggal dan sebagainya tu kita rasa macam banyaklah kerugian apa semua kan. Tapi masa banjir 2021 tu kerajaan negeri memberi RM2,000 kepada tiap-tiap keluarga mangsa. Maknanya keluarga mangsa yang tadi dilaporkan 2,580 tu, jadi tiap-tiap keluarga mangsa tu akan dapat RM2,000. Maksudnya ada inisiatif yang tu kerajaan. inisiatif dari kerajaan. Lepas tu yang lain-lain lah. Macam itu memang kerajaan negeri je. Ada yang zakat kan, ada JKM. Cakap pasal sukarelawan, macam sukarelawan JKM ni dia macam dia terlatih tau. Sebab nak handle orang mangsa di pusat ni pun satu hal jugalah kan. Di pusat pemilihan sementara tu kan semua orang tengah sedih. Lepas tu dia keadaan panik. Jadi mental health dia bukan tak stabil. Jadi macam mana kita nak handle bagi makan macam tu. Dan dia mesti dia terus ingat kat rumah dia apa jadi barang-barang dia. Macam mana kita nak handle kan. Itu pun. Tapi itulah saya cakap tadi, bencana yang jadi tahun 2021 tu sedih balik lah kalau nak ingat sebab benda tu bukan rumah aja, macam kereta ramai orang terperangkap berjam-jam macam dekat tak highway. disangka-sangka. Macam sekarang ni kita dah aware. Banyaklah awareness apa semua tu kan, macam Pantai Timur dia dari dulu kan. Kan dari dulu musim tengkujuh kita dah tahu. Dia orang pun tahu nak buat rumah, apa dah kan. Jadi pun dia orang pun rumah dia orang tinggi-tinggi. Rumah tinggi-tinggi. Lepas tu dia ada bot. Lepas tu barang-barang perabot pun dia tak banyak beli. Betul. Jadi dia dah aware ni. Tapi macam orang kat Selangor ni kan. Kita pula duduk bandar. Macam-macam. TV. Rosak. Yang tu motor semua memang. Susah lah. Macam Kak Mimi sendiri tinggal dekat Shah Alam, banyak tak macam waktu time berlakunya banjir tu pengalaman sendiri, family ke kawan-kawan yang memang kawan-kawan memanglah tak boleh turun. Macam rumah AJK saya pun banyak yang kena. Jadi kita nak pergi tolong pun kita tak boleh. Cuma satu ni yang saya sedih, ada orang telefon saya, dia menangis-nangis. Dia pergi training lah, dia ada macam training dari Terengganu. Dia datang. Jadi dia bulan 12 kan sekolah. Dari Terengganu. Dari Terengganu dia ada latihan, dia bawa anak-anak dia. Jadi anak-anak dia tinggal kat hotel. Lepas tu dia pergi IDCC, ada training kat IDCC. Kemudian banjir. Jadi dia tak boleh ke hotel tu semula. Anaknya anak dia macam sekolah rendah. Dia tinggal kat hotel tu. Jadi suami dia pun keluar beli barang apa semua kat hotel. Jadi dia orang terpisah. Anak, mak, bapa. Lepas tu hotel tu pula dah bekalan elektrik terputus. Sebab hotel tu kena banjir kat bawah dia. Jadi dia tak tahu nak dia menangis lah nak telefon saya pun tak boleh ke hotel tu. Sebab masa tu memang saya tak boleh turun langsung. Macam satu Shah Alam tu lah. Kita telefon hotel tak angkat. Jadi betul panik lah. Jadi kita hubungilah yang pihak berkuasa masa tu, yang ada pejabat adun apa semua, yang siapa yang mungkin seorang dua yang ada hubungan kat situ boleh pergi, yang boleh rentas lah. Naik boat ke apa, pergi ke hotel tu untuk make sure lah anak-anak dia okey. So at last macam mana jumpa dekat hotel tu dia dikumpulkan semua penghuni hotel tu, dia kumpulkan semua dekat dewan bawah dia tu. Dia kumpul sebenarnya budak-budak lah kan. So dia mak dengan ayah dengan anaknya di unite di pusat pemindahan ke macam mana? Tak, dia orang pergi kat hotel tu. Dah habis, dah macam boleh jalan sikit je, dia terus pergilah. Okey. Selepas ini kita akan ada segmen yang terakhir untuk kita kupas berkenaan dengan aduan. Macam mana kalau korang ni terlibat dengan banjir, macam mana korang nak buat aduan tu. So kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Minum dulu. Akak nak tambah air? Nama saya Samaluddin bin Muhammad Zaidi, merupakan mahasiswa daripada Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology, ataupun lebih mudahnya dikenali sebagai UNIKEL MIT. Mengapa SNM ataupun Rakan Muda ini perlu diteruskan? Pertama, kerana Rakan Muda merupakan salah satu platform yang penting untuk belia dan juga di antara belia dan juga Kementerian Belia dan Sukan dalam menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan juga memberikan impak yang penuh kepada belia-belia di luar sana. Dan juga khususnya di peringkat IPT, kami sangat-sangat mengalu-alukan aktiviti-aktiviti daripada Kementerian Belia dan Sukan terus kepada IPT di seluruh Malaysia. Antara program-program yang rapat dengan saya adalah pertama, Anugerah Rakan Muda, Anugerah Perdana Rakan Muda atau RPM.
Sebab kita tahu ARPM ni dia ada peringkat-peringkat dia daripada peringkat gangsa, peringkat perak dan juga peringkat emas. Dan alhamdulillah setiap portfolio peringkat-peringkat ni sebenarnya banyak kenangan dan juga ceritanya. Macam daripada peringkat gangsa, kita nak kerja aktiviti macam mana sampailah ke peringkat emas. Harapan saya untuk rakan muda, pertama kita berharap bahawa rakan muda ini terus menerima idea-idea baru di luar sana, kerana kita nak pastikan rakan muda ini terus menjadi relevan dan juga menjadi salah satu platform yang baik untuk belia-belia ataupun siswa-siswi di luar sana melaksanakan aktiviti, menyertai program-program dan juga orang kata menjadi salah satu batu loncatan untuk siswa dan siswi kita mempelajari lagi banyak perkara dari segi aspek kepimpinan, kesukarelawanan, kebajikan dan juga pengurusan organisasi. Baiklah, bertemu kembali untuk segmen yang terakhir, Kirana, dengan tajuk pihak berkuasa tempatan dan juga permasalahan banjir, dan bersama saya lagi Puan Yusmi iaitu Ahli Majlis MBSA untuk kita mengupas berkenaan dengan tajuk ni. Dan tadi sebenarnya daripada awal tadi kita dah dengar banyak perkongsian daripada Kak Mimi sendiri, daripada pengalaman Kak Mimi sendiri, daripada peranan PBT, macam mana nak handle banjir. Tapi sekarang ni kita nak cakap berkenaan dengan bagaimana aduan berkaitan dengan banjir ni boleh dibuat sebenarnya. Sebenarnya tadi Kak Mimi ada cakap, tapi mungkin boleh cakap dengan details lagi lah, so that kita punya penonton pun boleh, okey, lepas ni kalau banjir dah tahu nak buat apa kan. Kalau banjir pertama sekali, kita macam tiap-tiap kawasan tu, macam saya ahli majlis. Dalam kawasan saya tu ada kampung-kampung juga. Jadi dalam kampung-kampung tu ada ketua kampung. Kebanyakan orang akan, kalau apa-apa aduan akan menghubungi ketua kampung. Yang paling dekat lah. Yang paling dekat lah kalau kampung tu. Kalau tak dapat saya, dia hubungi ketua kampung. Dan ketua-ketua komuniti. Ketua komuniti dia kena sentiasa bersedia lah dalam keadaan macam ni, sebab ketua komuniti dia ada direct access. Macam dia boleh access kepada saya dan saya terus kepada pihak MBSA yang berkenaan kan, unit pantas, unit IRIS semua tu. Jadi kena simpanlah nombor-nombor ketua-ketua komuniti. Kalau nak direct line pun boleh. Macam direct line, kita ada direct line pantas, direct line IRIS ni. Direct line IRIS untuk call terus menyatakan kawasan-kawasan anda telah dinaiki banjir. Biasanya dia respon tu berapa lama? Macam kita ada operasi 24 jam. Bila call je, dia terus masuk pada call center tu. Okay. Jadi unit IRIS ni, unit IRIS Pintar ni dia ada drone. Dan ada CCTV. Jadi terus akan zoom ke kawasan tu. Macam let's say lah sebut canggih kawasan Rimba Jaya, dia akan terus zoom terus, dan ada drone juga. Ada drone juga, tapi kalau macam malam kan. Jadi kalau hujan, drone tu susah nak pergi. Jadi terus ada CCTV di kawasan-kawasan. Hotspot banjir tu ada CCTV kat pokok, kat bangunan. Jadi terus ke situ. Jadi dia bagi je alamat. Macam Waze lah kan. Terus bagi alamat, kita akan zoom ke situ. Sama macam kita call ambulans apa semua tu lah kan, boleh detect terus. Jadi dia akan terus ke unit-unit tu lah. Kita ada bot laju, ada bot iat. Itu daripada MBSA sendiri. MBSA ada unit pantas. Memang logistik MBSA memang dah ni. Lengkap lah Lori. kiranya. Jadi KDEB pun ada siapkan lori sampah kan, kalau nak ambil ini pasca banjir lah. Tapi masa tu memang kita dah siap. Sukarawan pun ada, dan unit latihan dan staf-staf MBSA sendiri di bawah jabatan-jabatan yang berkenaan ni lah, penguatkuasa semua terus standby akan ke situ lah. Jadi Alhamdulillah lah. Tapi sebelum tu kita kena create awareness. Macam ketua-ketua komuniti dia kena tahu berapa penduduk, berapa keluarga di dalam kawasan. Selalunya macam ni, kalau Tok Mulu tu macam Tok Ketua ni, kalau kita beritahu dia tahu, ni rumah ni. Ni rumah ni kalau kampung-kampung kan. Betul, dia dah tahu. Ni rumah ni, ni jalan ni. Sebut anak siapa semua. Kenal. Dia kenal lah. Semua kerabat dia kenal lagi kampung. Alhamdulillah lah, ni satulah bagus Malaysia. Walaupun kita duduk bandar, tapi ukhuwah silaturahim tu sesama kita memang kita kenal. Itulah salah satu peranan ahli majlis, buat program kemasyarakatan. Untuk bonding Ya, buat program kemasyarakatan untuk memberitahu perkhidmatan-perkhidmatan apa yang kita buat. Jadi program hari raya, gotong royong, kita panggil semua-semua. Jadi pembangunan kawasan tu di samping tu. Jadi senanglah bila kita saling kenal-mengenal sama sendiri. Jadi
Menarik. Maksudnya betul juga dia daripada satu program yang kecil yang biasa kita buat secara mingguan, bulanan apa semua. Tapi benda tu lead kan dia ada tim masjid. Kalau wanita-wanita ni kan tim masjid, tim marhaban, tim marhaban. Tim zumba. Kadang kan tim zumba, tim ngaji. Nampak tak? Itulah benefit dia buat zumba apa semua. Tu nak kenal, buat kenal dan tahu lah sama kita. Betul. Build up the community tu. Waktu tu rumah flat ke rumah apa pun jadi sesama komuniti tu. Salah satulah peranan ahli majlis memastikan community development. Bukan sekadar infra saja, bukan sekadar material, tapi sesama ni pun kita kena pastikan. Cakap pasal program ni kan, betul juga sebab ada setengah kawasan yang penduduk dia macam tak nak anticipate dengan program-program ni kan. Tapi sebenarnya inilah benefit dia. Nanti kalau apa-apa berlaku dekat rumah, bukan masalah banjir je, benda lain ke, contoh macam ular masuk rumah ke kan. Betul. Benda-benda macam tu pun inilah benefit dia. Sebab saya kalau orang tua-tua, kan ada satu kawasan tu banyak orang tua-tua. Jadi kita sesama tu kena ambil tahulah, kadang-kadang dia sakit 2 hari. Supaya tak adalah berlaku dah meninggal 3-4 hari baru jiran tahu. Benda-benda macam tu kita elakkan lah. Sila korang lepas ni kalau ahli majlis ke siapa-siapa, Adun ke MP buat program dekat kawasan, korang kena join. So inilah benefit dia. Okey, sekarang ni kita dah cerita panjang pasal banjir ni apa semua kan. Dan saya rasa penonton kita pun dah tahu apa nak buat lepas ni, dan insya-Allah kita doakan Shah Alam dan juga kawasan-kawasan lain yang kerap banjir selepas ini takkan ada isu-isu banjir seperti tragedi yang berlaku pada tahun 2021 sebelum ni. Mungkin untuk kata-kata terakhir daripada Kak Mimi dan mesej kepada orang ramai penonton Kirana ni, ada sedikit pesanan yang nak disampaikan. Okey, pesanan saya sesama kita, apa-apa yang berlaku kepada kita tu ada hikmah di sebaliknya. Okey, dan sentiasalah kita sesama jiran, mengambil tahu kebajikan sesama jiran, dan adalah hubungan-hubungan baik dengan pihak-pihak PBT, pejabat ADUN, pejabat parlimen, komuniti dan apa-apa pun program-program kemasyarakatan, silalah join, participate, meramaikan. Okey, Kak Mimi pun mungkin ada social media ahli MBSA yang nak dikongsikan, ataupun Kak Mimi punya boleh social tengok, media sendiri. boleh tengok website MBSA kan, dia ada website MBSA. Sambil tu saya ada Facebook saya lah. Lagipun boleh orang kongsikan? ada orang call lah. Sebut saya nama saya. Boleh Kak Mimi boleh kongsikan kita Kak Mimi boleh dikontak, maksudnya kalau ada orang yang nak rujuk apa-apa berkaitan dengan banjir, Kak Mimi punya social media. Okey, Mimi Nur Yusmi. Dekat Facebook je Kak Mimi. Facebook boleh. Lepas tu kat situ nanti saya bagilah nombor telefon. Nampak tak? So anda semua yang sedang menonton hari ini, terutama sekali yang tinggal di kawasan Shah Alam atau specifically zon? Saya zon 5. Zon 5, bolehlah cari Kak Mimi dekat Facebook, dekat Instagram apa semua tak ada Instagram tak ada. So boleh contact Kak Mimi dekat Facebook untuk mengetahui lebih mendalam. Dan sebenarnya kalau MBSA boleh terus go dekat dia punya portal. Sebenarnya portal dia pun sekarang kalau tak salah saya dah buat ada customer service dia dan sebagainya kan. Jadi untuk anda semua, kita harap jagalah diri, jaga kesihatan, keselamatan diri menjelang banjir ni. Sebab tahun 2023 kita tak macam kurang sikitlah banjir tu, mungkin kita apa orang kata, saya dengar ada jangkaan macam banjir tu ataupun hujan lebat tu di-extend ke bulan Januari dan sebagainya, tapi wallahu alam kita tak tahu. Kita berdoa lah, yang pentingnya apa-apa kita doa sama-sama. Betul. Okey, jadi terima kasih Kak Mimi atas kesudian menerima jemputan kami di Kirana hari ini. Saya sangat berbesar hati dapat kita punya tetamu ahli majlis hari ini. Okey, jadi insya-Allah untuk episod yang seterusnya nanti kita akan ada lebih ramai panel-panel jemputan yang boleh memberikan satu input yang menarik kepada anda semua, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk episod yang seterusnya. Saya Hanani Damira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita makan.